Okey, semua duduk. Okey, semua duduk supaya kita boleh melihat muka presiden kita dengan jelas. Duduk semua. Terima kasih. Baik. Selamat petang, salam sejahtera dan salam sama bangkit kepada semua yang hadir pada petang ini. Yang kita hormati, yang berhormat Datuk Seri Muhammad Syafiee bin Haji Afdal, Presiden Parti Warisan Malaysia. Yang kita sayangi, calon Parti Warisan P168 Kota Marudu, Datuk Cherif Kumindin. Yang berusaha, Tuan Majamis Timbong, pengarah jentera pilihan raya P168 Kota Marudu. Yang bersama kita pada petang ini, Tuan Riza Abdul Rahman, Timbalan Pengarah Ketua Jentera Pilihan Raya P168 Kota Marudu, Tuan Yahya Sadikin, Timbalan Pengarah Jentera Pilihan Raya P168 Kota Marudu, Puan Jorna Mazlim, Setiausaha Jentera Pilihan Raya Kota Marudu, Tuan Atung Menghabis, Penyelaras Pengarah Jentera Pilihan Raya bagi kawasan Dun N4 Matunggung, N5. Tersasar sedikit, minta maafkan. Seterusnya, Tuan Jenim Samaron, Pengarah Jentera Pilihan Raya Dun N7 Tandik, Puan Maini Tapa, Ketua Wanita P168 Kota Marudu, Tuan Anizam, Ketua Wira P168 Kota Marudu, minta maaf, ada bersama dengan kita pada petang ini Puan Nurfaiza Chua, Timbalan Ketua Wanita Warisan Malaysia. Terima kasih Kak Nurfaiza sudi bersama dengan kami pada petang ini. Kepada semua jentera-jentera pilihan raya P168 Kota Marudu, ketua-ketua PDM, ketua-ketua cawangan, wirawati dan wanita, serta tuan-tuan dan puan-puan yang ada bersama kita pada petang ini. Andai kata ada yang saya terlepas pandang, ada yang saya terlepas sebut, minta maaf banyak-banyak. Percayalah, itu sedikit pun tidak mengurangkan rasa hormat kami kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Selamat datang ke program Jelajah Sabah Bangkit bersama rakyat Kota Marudu pada petang ini. Sisewi, boleh teruskan acara kita pada petang ini. Terima kasih Suzy, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, div-div kehormat, terutamanya Presiden kita, Datuk Seri, selamat datang ke Kota Marudu. Macam mana jam tadi Datuk Seri? Lama kata dalam kereta? Ya, okey, dia tengah bercerita. Okey, tak apa. Baik, sebentar lagi semuanya dijemput untuk berdiri bagi menyanyikan lagu Negaraku dan juga Sabah Tanah Airku serta lagu Parti Warisan Malaysia. Semua dijemput berdiri, terima kasih. Selamat
yang bergema dapat menggegarkan Pekan Kota Marudu. Terima kasih sekali lagi. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Dengan itu, majlis ingin menjemput Tuan Imam Jeffrey Amzah untuk bacaan doa pada petang ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang buat semua warga penyokong Pati Warisan Negeri Sabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. Allahumma ya Allah, dengan penuh pasrah dan rasa tawadhu, ya Arhamar Rahimin, kami merapap puji dan rasa kesyukuran yang tidak terhingga atas segala nikmat kehidupan yang Engkau anugerahkan. Kami mohon kasih serta maghfirah-Mu di atas penyempurnaan sempurna majlis Rama Mesra bersama rakyat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Safi bin Haji Afdal, Presiden Pati Warisan Sabah, dan Datuk Jelid Kuminding alias Zainuddin, calon P168 Kota Marudu. Ya Alimu ya Khabir, Engkau bantulah kami dalam menjayakan majlis ini, dan kurniakanlah kepada kami kekuatan minda, jiwa, serta kemahiran agar berupaya menghadapi apa jua cabaran di hadapan kami. Kami memohon agar Engkau melindungi negara Malaysia dan negeri Sabah dari bala bencana yang nyata maupun tersembunyi yang kami tidak berdaya menanggungnya. Ya Hayyu ya Qayyum, kurniakanlah kepada kami seluruh rakyat Malaysia kejituan perpaduan kerjasama yang mantap serta sikap toleransi yang tidak penghujungnya. Semoga dengan itu kami dapat mengorak langkah yang lebih kemas untuk mencapai visi dan misi Pati Warisan Sabah demi mencapai wawasan negara. Ya Zal Izzati wa Sultan, kurniakanlah juga kekuatan azam serta iltizam kepada para pemimpin Pati Warisan, jabangan kasih serta maghfirah-Mu buat mereka yang merencana, melaksana, serta menjayakan majlis ini, serta kami yang hadir. Allahumma ftah lana bikulli khair, wa anta tafaddala alaina bikulli khair. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan dan perhimpunan kami ini sebagai pertemuan dan perhimpunan yang dirahmati, dan jadikanlah perpisahan kami sesudah ini sebagai perpisahan yang terpelihara dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Tuan Imam Jeffrey Amzah di atas bacaan doa sebentar tadi. Baik, majlis diteruskan dengan menjemput Ketua Jentera Pilihan Raya P168 Kota Marudu, Tuan Majamis Timbong, untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih pengerusi pengacara majlis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada semua yang hadir pada petang ini. Yang saya muliakan, yang berhormat Datuk Seri Panglima Sapi bin Haji Abdal, Presiden Parti Warisan Malaysia. Yang saya kasihi Datuk Jilid Kuminding, calon Parti Warisan P168. Tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk yang saya tidak boleh sebut, saya tidak dapat sebut, terima kasih kerana bersama pada kita pada petang ini. Tuan-tuan yang saya hormati, sebelum saya meneruskan ucapan ini, sekali lagi saya memohon maaf sekiranya ada kekurangan yang mungkin disengajakan dan tidak disengajakan pada acara petang ini. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini, kali ini merupakan pilihan raya yang paling getir yang kita adakan, khususnya juga di Kota Marudu ini. Sudah 35 tahun kita di ahli parlimen kita dari BBS menjadi ahli parlimen kita, tetapi Kota Marudu dianugerahkan satu anugerah yang terbaik, yang berprestij, yaitu anugerah daerah termiskin di Malaysia, tuan-tuan. Ya. Kali ini kita tidak calang-calang. Kali ini kita pastikan bahawa pada 19 hari bulan, 20 hari bulan nanti, kita yakin calon kita Datuk Jilid Kuminding menang besar di Kota Marudu, tuan-tuan. Tidak ada pilihan. Kemarin kita dinyatakan bahawa kemunduran Kota Marudu ini adakah patut dia bilang disebabkan oleh Parti Warisan, disebabkan oleh Datuk Seri kerana tidak memberi peruntukan sewaktu dia jadi menteri. Tuan-tuan, 25 tahun Datuk Maximus ini menjadi menteri. 25 tahun jalan segala serana di Kota Marudu ini masih menjadi heritage, yaitu kita tetap miskin dan dia saja yang kaya. Rakyat Sabah, rakyat Kota Marudu miskin, tuan-tuan. Kita jangan lagi beralih-alih. Saya yakin bahawa calon kita kali ini bukan orang luar, bukan dari Tambunan, tetapi beliau anak jati Kota Marudu, tuan-tuan. Saya amat yakin. Sebagai Ketua Jentera Pilihan Raya, saya yakin di mana-mana kita pergi, kali ini bukan calang-calang sambutan. Kita juga diberitakan tadi bahawa pihak lawan sudah pun memberi oleh-oleh. Tetapi saya yakin dengan kedatangan hari ini menandakan berapapun mereka bagi di hati tuan-tuan, tetap undi warisan, tuan-tuan. Saya sebenarnya ingin memanjangkan ucapan ini kerana saya tidak sabar-sabar. Namun yang paling penting hari ini kita mendengar amanat daripada Datuk Seri Presiden. Oleh itu saya sekali lagi menyuruh kepada teman-teman, kawan-kawan kita di Kota Marudu, jangan takut. Lawan, kita akan bangkit, tuan-tuan. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya ingin beri satu pantun. Harap nanti Datuk Seri boleh balas. Terang bulan, terang di kali, terbakar hutan, berasap-asap. Jangankan hanya di dalam hati,
9 hari bulan kita undi warisan yang mantap. Sekian, terima kasih. 19 Tuan, 19 hari bulan. Oh ya, 19 hari bulan. Sorry. Ya, dia excited. Kita berikan tukang gemuruh sekali lagi kepada Tuan Majlis kita, Ketua Jentera Pilihan Raya P168 Kota Marudu. Baik. Okey, kita tenang-tenangkan dulu. Okey. Mau mendengar ucapan dari calon kita? Tidak kuat. Mau mendengar ucapan dari calon kita? Mengangkat Kota Marudu menuju era baharu. Slogan ini selalu diviralkan. Inilah yang dilaung-laungkan oleh calon kita, iaitu mengangkat Kota Marudu menuju era baharu. Baik, tanpa membuang masa, majlis ini menjemput calon P168 Kota Marudu, Datuk Jilid Kumiki, untuk menyampaikan ucapan beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih pengacara majlis yang begitu bersemangat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada kali ini saya selaku calon Parti Warisan P168 Kota Marudu mendapat suntikan semangat di atas kedatangan Presiden Parti kita, Datuk Seri Safi Abdal ke Kota Marudu. Yang berhormat Datuk Seri, selepas 10 hari kita menjalankan jelajah kempen parti kita di Kota Marudu, Jentera dan saya telah berpeluang menjelajah seluruh perbukitan, tanah rata, persisiran. Saya ingin memaklumkan bahawa saya merasakan satu perubahan yang cukup besar. Saya ada keyakinan bahawa pengundi Kota Marudu sudah siap untuk berubah. Dalam jelajah-jelajah kami, saya sendiri menyaksikan keadaan sebenar Kota Marudu. Kota Marudu yang begini cantik, begitu terletak, begitu strategik di utara Sabah, kaya dengan hasil-hasilnya. Tanahnya subur, lautnya penuh dengan hasil-hasil. Tetapi sayang, Kota Marudu ini, saya heran, telah dikategorikan sebagai daerah termiskin di Sabah, daerah termiskin di Malaysia. Saya bertanya, kenapa ini berlaku? Saya mendengar rintihan-rintihan Datuk Seri. Perasaan sedih, perasaan susah, perasaan keluhan. Penduduk-penduduk kecil kita di kampung-kampung, nelayan-nelayan kecil kita di persisiran. Saya bertanya, kenapa ini berlaku? Akhirnya saya membuat kesimpulan, tidak lain, tidak bukan. Ini adalah disebabkan kegagalan kepimpinan yang ada di Kota Marudu. Saya heran, ahli parlimen dan pemimpin-pemimpin lain di sini sudah lama bertapak di sini. 20 lebih tahun menjawat jawatan menteri penuh selama 3 penggal. Presiden parti mempunyai 2 DUN
dan semua jentera kekuatan pati mereka ada di kota Merudu. Tetapi kenapakah kota Merudu ini saya rasa diabaikan? Di mana tanggung jawab? Di mana amanah kepimpinan? Di mana kejujuran untuk menjaga kota Merudu yang kita sayang ini? Jadi kali ini saya rasa kota Merudu sudah siap. Kita sudah siap untuk menjawab persoalan masalah-masalah yang ada. Kita sudah siap? Kita sudah siap? Itulah perasaan kota Merudu sekarang. Dan saya cukup yakin dengan kekuatan jentera kita yang kemas, semangat mereka yang kuat, sokongan padu penyokong-penyokong kita, insya Allah Datuk Seri, 3 hari lagi, 19 hari bulan, kota Merudu akan menjadi sebagian daripada kejayaan Pati Warisan ke Putrajaya. Jadi orang di sebelah sana tak perlulah terlalu berkeras-keras dengan kami. Ingat, kalau mengikut laporan yang kami terima, saya ingat Datuk Presiden kita akan bagi tahu peluang Pati Warisan untuk memenangi jumlah kursi yang besar di Sabah pada PRU kali ini adalah sungguh yakin sekali. Dan saya penuh yakin kebijaksanaan Presiden kita akan bersama-sama menubuhkan kerajaan persekutuan. Insya Allah. Hanyalah satu permintaan saya. Janganlah kita di kota Merudu ini ketinggalan kapal. Kita mau kota Merudu juga sama-sama menyumbangkan kejayaan kita menubuhkan kerajaan persekutuan ini. Kita menang kota Merudu. Kita menang kota Merudu. Kita menang kota Merudu. Itulah semangat yang ada pada kami Datuk Seri. Dan kita akan dengar amanat Presiden kita yang saya penuh pasti ini merupakan kunci terakhir untuk Pati Warisan menang di PIS 168. Kota Merudu, kota Merudu, kota Merudu, undi. Sekian, terima kasih.
iltizam dan istiqamah, digenggam tekad, lihat, telusuri, endapkan iman yang teguh menjadi suluh diri. Demi amanah digalas yang sahih dan pasti, kukuhkan barisan saf mengiringi derap langkahmu untuk lestarikan citra cinta sejati, membela, memelihara hak-hak pertiwi. Ingat, waspada dalam gerak langkahmu, marah ke hadapan dengan semangat berkobar tinggi, nekat dan bulat, satu cita-cita unggul dari jiwa murni. Sandarkan keyakinan dengan pertolongan dan kekuasaan Tuhan. Ingat, ujian itu menguji ketahanan hambanya yang sabar. Mencaya obor sinar kejayaan menjulang tinggi. Gemersik bunyi pasti bergema di seluruh pelosok alam. Terima kasih, Kongsi Ketua. Berikan dukungan dan gemuruh kepada Andi Oni Latifah Osman, aktivis budaya dan sastra, penerima sijil tinta emas Negeri Sabah tahun 2003, juga merupakan ikon inspirasi Borneo 2017, menerima anugerah tokoh produktif Momogun Muslim 2019, juga menerima anugerah tokoh etnik Negeri Sabah tahun 2021, sering diundang untuk menjadi delegasi Malaysia dalam persembahan lagu rakyat di peringkat antarabangsa, dan sudah 3 kali menerima undangan puisi dunia, juga merupakan anak jati tandek Kota Marudu, turut menyokong Dato' J. Komite sebagai calon wisata nomor 4 Kota Marudu pada kali ini. Terima kasih atas sokongan Andi Oni. Tuan-tuan dan puan-puan, kini tibalah masanya yang kita tunggu-tunggu. Untuk makluman Datuk Sri, orang-orang Kota Marudu ini, Datuk Sri, seawal jam 1.30 sudah berada di sini. Kami sempat dilanda ribut tauban sebentar tadi, tetapi syukurlah karena semangat untuk ingin melihat Kota Marudu berjuang, kami masih bertahan di sini sampai saat ini. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, tiba saatnya untuk kita mendengar ucapan dan amanat daripada Presiden Parti Warisan Malaysia, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Misi Majlis yang dikasihi Saudara Al-Jabis selaku Pengarah Jentera dan Ahli Datan Pelaksana, dikasihi calon Parti Warisan Kota Marudu Datuk Jidid, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya tidak dapat sebut satu persatu, hadirin yang bermati sekalian. Terima kasih banyak datang dari jauh dan dekat, walaupun ada ributnya. Petunjuk Tuhan, alhamdulillah, cuacanya redah, walaupun hujan setiap waktu.
Bila saya mendengar ucapan Datuk Jilid, saya ingin ini satu sejarah. Tidak pernah di dunia, tidak pernah di negara Malaysia seorang mantan duta berucap dan seorang mantan duta jadi calon dalam pilihan raya. First time in life. Saya sudah lama berpolitik, tapi buat pertama kali saya mendengar suara seorang duta Malaysia ke Jordan, dan begitu lantang suaranya bergemar supaya bangkit sedar agar umat di negara Malaysia, khususnya di Kota Marudu, anak Timaragam, Dusun, pertama kali jadi duta bersejarah. Saya yakin kali ini Ahli Parlimen anak Timaragam, anak Dusun akan dapat bertapak di Kota Marudu. Tuan-tuan tidak akan malu, tuan-tuan tidak akan hina mewakili seorang anak yang ada pelajarannya, seorang anak tempatan dari Tandik yang mempunyai pengalaman yang begitu luas, bukan hanya di dalam negara tetapi juga di luar negara. Besok nanti di parlimen dia berucap, saya yakin speaker pun mendengar suara seorang bekas duta cukup segan. Bukan hanya tujuannya kita utarakan beliau, ketengahkan sebagai seorang calon ahli parlimen, tapi ianya akan membantu negara Malaysia, boleh mengharumkan hubungan negara Malaysia, boleh mengharumkan nama negara Malaysia di mata dunia. Seorang yang berpengalaman, seorang yang berpengetahuan. Saya yakin tuan-tuan tidak akan kerugian. Bukan hanya di Kota Marudu, orang Sabah tidak mahu seorang ahli parlimen yang ada pendidikan. Hari ini yang saya timbang di Kota Marudu ini bukan hanya saya timbang, malahan juga di seluruh negara Malaysia. Tidak pernah saya melihat, bukan hanya di Kota Marudu, bahkan juga di Malaysia, orang KDM ini berpecah habis, berbalak habis. Paling banyak parti orang KDM. Kemana mau dibawa orang-orang ini? Bangsa ini dibawa. Saya berhubung dengan Tan Sri Pairin Kitingan beberapa minggu yang lalu. Mengapa tidak kita boleh bergabung untuk satukan umat? Datuk Sri, kau telefon saya ini bukan presiden. Saya penasihat saja si Pairin cakap. Saya tidak jadi masalah untuk mau bergabung, tapi hubungi si Maximus. Kita cadangkan bergabung dengan si Maximus supaya untuk kepentingan bukan warisan, bukan saya, kepentingan umat rakyat Malaysia di Sabah. Tapi bila saya berhubung, tidak mau dia bekerjasama, pasal dia beritahu warisan ini PTI. Janganlah hina, janganlah caci. Kalau mau, alhamdulillah. Kalau tidak mau, jangan hina parti warisan ini. Adakah calon sejilid ini PTI? Adakah si Jorna ini PTI? Adakah si Majamis ini PTI? Adakah si Atong ini PTI? Adakah saya ini PTI satu sekolah sama si Maximus di Sabah College? Masakan PTI boleh dilantik jadi timbalan Menteri Pertahanan Malaysia? Saya sedar dan tahu tujuannya bukan pasal apa, untuk mengaburkan mata bahwa di Kota Marudu tidak ada air, di Kota Marudu tidak ada lampu, di Kota Marudu jalannya berlubang. Lepas itu saya punya salah, di
Dia yang MP, saya yang bersalah. Pasal saya menteri luar bandar, kenapa tidak salahkan Tun Razak? Kenapa tidak salahkan Gabar Baba? Kenapa tidak salahkan Anwar Musa? Mereka juga bekas menteri luar bandar. Saya pula bersalah. Satu orang saya saja bersalah. Dia yang MP, saya yang salah. Sekolah di Kota Marudu ini masih bapa-bapan. Orang Kota Marudu kalau sakit jantung tidak boleh diobat di hospital di Kota Marudu. Klinik desa saja. Klinik desa 1 katil, bukan 100 katil. Saya tanya dokter, kenapa 1 katil? Datuk Sri, kalau ada orang beranak, katil ini dah dipakai. Tapi lepas anak keluar, dia kena balik rumah. Pasal apa? Tidak boleh tidur di katil ini. Nanti ada lagi perempuan beranak, tidak boleh gunakan katil. Sabah maju jaya. Katil 1 saja untuk orang beranak. Kemana mau dibawa umat ini? Pasal itu selalu saya katakan, bila kita membantu Malaysia, harapan kita tinggi bahwa kita di Kota Marudu, kita di Sabah ini akan maju, tidak mundur. Tapi malangnya keadaannya mundur. Saya pilih Sungai Damit Padas, Sungai Padas Damit di Kimanis. Kemarin dulu saya limpas di Sungai Padas Damit, balai polis. Ada polis di sini, di mana dia? Mana yang mengawal-mengawal? Jangan kamu takut sama polis. Orang kawal kita. Orang jaga keselamatan. Kalau tidak jaga keselamatan, kasih tahu sama saya. Saya akan berucap di parlemen nanti. Saya limpas di satu kampung, Sungai Padas Damit. Balai polisnya papan. Sudah 60 tahun balai polis pun masih berpapan. Kemana mau dibawa umat? Sabah maju jaya. Saya pergi Lompas ya berkali-kali saya cakap. Sekolah tidak ada tandas. Saya tanya guru, pergi mana tandas? Pergi hutan dan usia. Kincing pergi hutan. Tidak ada tandas di sekolah di Lompas ya. Sabah maju jaya, anak kincing pergi hutan. Bukan saya fitnah, bukan saya reka. Saya bekas ketua menteri. Saya bagi peruntukan 70.000 bagi buat tandas dia. Pasal itu bila kita kerajaan, saya wujudkan Kementerian Pelajaran di Sabah buat pertama kali. Saya buat Kementerian Kesihatan buat pertama kali. Bukan Tun Mustafa, bukan si Pairin, bukan Yang Tekli, bukan si Musa. Kerajaan parti warisan yang buat Kementerian Pelajaran dan juga Kesihatan. Musim Covid, saya bagi 1 juta sama polis. Mana ada kerajaan yang bantu polis sampai 1 juta itu? Saya bagi kepada EPNM 1 juta. Saya bagi dengan doktor kesehatan 1 juta. Berapa juta kita bagi? Belanja Covid, makanan-makanan, sampai orang Sabah di Kuala Lumpur pun saya bagi bakul makanan 600 juta. Saya belanja untuk selamatkan nyawa manusia. Cici bagi tahu tidak ada buat apa-apa. Apa dia tidak cek akaun saya? Mantan Menteri Keuangan, bekas Ketua Menteri. Saya tahu apa yang kita buat untuk kebaikan Sabah ini. Saya tidak buat apa-apa di Kota Marudu, di Kampung Kana. Saya keluarkan Sapoda bagi tanah sama orang-orang di Kampung Kana ini. Nah orang 10.000 gram tanah saya bagi. Maximus, kau punya kampung di Tambunan 485 gram tanah depan si Pairing. Saya bagi gram tanah sama orang-orang dusun di Tambunan. 2.800 gram tanah
saya bagi kepada orang-orang dusun di Keningau. Hampir 10.000 saya bagi. Kenapa tidak boleh bagi? Kalau Tauhid Kayu Balak boleh ambil tanah, kenapa rakyat Sabah yang layak orang dusun tidak boleh bagi tanah? Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, kita merdeka 60 tahun lebih membentuk Malaysia. Malaysia tidak boleh jadi kalau tidak ada Sabah dengan Sarawak. Namanya bukan Malaysia. Pasal Sabah dan Sarawak jadilah nama Malaysia. Di undang-undang ini telah digubal di bangsa-bangsa bersatu. Tanda tangan di depan Ratu Elizabeth, Queen United Kingdom. Dulu Sabah ada kerajaan. Kerajaan apa dulu? Nama dia Kerajaan North Borneo. Kita bukannya negeri, sudah ada kerajaan dia. Pasal itu kita letak wilayah Sabah, wilayah Sarawak, bukan negeri Sabah. Pasal itu kita ada kuasa. Orang masuk ke Sabah mesti cop paspor. Orang masuk ke Sabah mesti ada IC. Kamu masuk negeri lain tidak boleh, tidak perlu hasil. Pasal ada perbezaan dia. Kita ada kuasa. Kita ada minyak, kita ada gas. Kita ada kayu balak, kita ada kelapa sawit. Kelapa sawit di Kota Marudu ni harganya 600-500 ringgit setahun. MPOB ambil, dia pungut cukai 17%. Putrajaya goyang kaki, ambil 17% cukai. Kita punya kelapa sawit. Lepas itu jual. Siapa yang jual? MPOB jual. Pergi China, pergi India. Harganya kita tidak tahu berapa. Tapi harga bagi sama kita tahu. 400 ke 500. Itu kelapa sawit. Cerita minyak. Harapan kita cukup tinggi membentuk sebuah negara agar rakyat kita janganlah tandasnya sampai kincing pergi hutan. Kemana mau dibawa umat ini? Salahkah dalam perlembagaan? Is it wrong under the constitution? Dalam perlembagaan Malaysia, Sabah berhak terima 40%. Ini perlembagaan, bukan sereka. Tidak salah dalam undang-undang. Kita menutup supaya bagi dengan Sabah, supaya Sabah penuh dengan tandasnya itu. Bukan tandas saja. Kadang-kadang saya bimbang ini. Masih ada tangki-tangki biru. Betul. Di Kuala Lumpur tidak pakai tangki biru. Di Kuala Lumpur pakai paip masuk pergi rumah. Kita tunggu hujan, kita tunggu tangki biru, baru ada air. Sabah maju jaya. Kemana mau dibawa umat ini? Pasal apa kita miskin? Pasal itulah kita kena bijak menggunakan kuasa kita. Hari ini yang berkuasa di Kota Marudu bukan saya. Yang berkuasa di Kota Marudu bukan Si Maximus, bukan PBS, bukan KDN, bukan DMP, bukan PKR. Yang berkuasa di Kota Marudu 19 hari bulan ialah tuan-tuan dan puan-puan yang ada. Kamu yang ada kuasa, bukan Si Maximus. Jangan salahkan. Besok nanti dia YB, jalan melubang, sekolah bapapan, tandas tidak ada. Pasal apa? Salah siapa? Salah kita. Pasal salah gunakan kuasa yang ada kepada kita. Pasal apa? Bagi 100, bagi 200, 150 hidup biar. Bagi 150 CRS bendera naik rumah. Bendera kau kasih naik air pun tidak ada. Kau punya anak sekolah ke mana? Di hospital duit tidak ada. Sampai bila kita mau sedar dan insaf? Kali ini bagi insaf mereka di Kota Marudu. Sokong anak Kimaraka. Untuk anak dusun ini. Betul ini.
InsyaAllah ya, kita akan mendapat kejayaan. Jangan bimbang sama. Ya. Saya sudah nampak keadaan politik di negara Malaysia. Tidak akan ada parti di Semenanjung yang boleh perintah, boleh menang satu parti majoriti terus boleh perintah Malaysia. Tidak boleh. Saya sudah 30 tahun politik di Malaysia ini. Saya sudah jelajah, saya tengok keadaan dia. Bagaimana kemungkinannya tidak akan ada satu parti Barisan Nasional kah, Perikatan Nasional kah, GRS-nya kah, Pakatan Harapannya kah yang akan boleh perintah. Dia perlukan Sabah dan Sarawak itu. Jangan salah. Sudah kau di Paris dari pagi sampai ke petang, musim sinajik ke Paris dari pagi ke petang minta bring. Betul. Paris petang siang malam kadang-kadang mana bring. Lepas kau di Paris datang si Mahyudin. Si Mahyudin apa dia bilang? Diikat kau punya kaki. Perikatan Nasional. Ini gabungan GRS. Ketuanya si Mahyudin GRS ini bukan si Ajiji. Mahyudin kasih bodoh orang Sabah ini. Macam juga bertanding kumpulan kolonial kami bergabung rakyat Sabah GRS. Siapa bergabung? BCS gabung, Star gabung, PBS gabung, KBM gabung. KBM dengan PBS berlawan di Kota Marudu. Kasih bodoh rakyat, betul tak? Tapi di IKK kami bergabung perintah negeri Sabah. Gabung apa itu? Gabung bodoh orang Kota Marudu. Kali ini kasih bodoh di orang, jangan undi mereka. Sudahlah kau di baris, diikat kakimu oleh Perikatan Nasional, datang Anwar Ibrahim, dibisik di telinga. Ada harapan. Siapa? Ada Pakatan Harapan Anwar boleh jadi Perdana Menteri. Oh, undi kita pasal mungkin Anwar jadi Perdana Menteri. Kamu pikir Anwar pasal apa? Dia jaga diri dia. Sudah si Mahathir jaga diri dia, Tun Razak jaga diri dia, Najib jaga diri dia. Ini pula si Anwar. Apa dia ingat jaga Kota Marudu? Anwar Ibrahim. Don't think of Anwar Ibrahim. Jangan pikir Mahyudin, jangan pikir Mahathir. Pikir tentang rakyat di Kota Marudu ini. Apa artinya mereka jadi Perdana Menteri? Mahathir sudah jadi Perdana Menteri, kita masih susah. Saya bergabung dengan dia. Gabung dengan dia, janji sama saya tidak datang ke Sabah. Sudah dapat Perdana Menteri, datang ke Sabah bersatu. Cakap lain, buat lain. Wah, dia simpan lagi adik ipar saya, lawan saya si Mahathir di Sempurna itu. Saya punya adik ipar, menangis saya punya adik. Dia peluk, bang minta maaf suami saya lawan sama kau. Adik-beradik dilawan, dipecah belah. Kemana kita mau satukan umat di negara Malaysia ini? Parti berpecah-pecah. Ada parti PPS, ada parti Gunung Kinabalu, APKO, ada parti Akar Bawah Tanah. Lepas itu naik ke bintang, ada Star, si Jepri. Tidak boleh masuk ke bawah tanah Akar. Naik ke Gunung Kinabalu, APKO tidak jadi. Naik ke bintang, Star tidak jadi. Parti bercinta kita, PCS. Allahu Akbar. Kemana rakyat mau dibawa ini? Kemana umat mau dibawa? Masih lagi pakai tangki biru. Betul nggak? Yang raya ke-14 ini pastikan kita ubah. Ke-15 ini pastikan kita ubah di Kota Marudu. Ya? InsyaAllah saya yakin kita akan boleh keadaan ini dapat kita jadikan kenyataan. Saya baru saja tadi daripada Kudat. Semalam saya berada di Putaka. Malam semalam saya berada di Pandan, di Kuala Lumpur.
Lepas itu saya di Labuan. Di Labuan hampir 3.000 orang sambut saya. Saya yakin Labuan MP calon kita akan menang. Besok kita dapat 25 kursi. Tidak akan ada kerajaan boleh perintah di Malaysia kalau tidak datang ke Sabah. Jangan pergi Kuala Lumpur, kalau mau datang Sabah. Kita kena pandai, jangan nasi ibu. Siapa mau jadi calon berlubut calon, tidak lubut calon tanding bebas, calon tanding KDN. Runding punya runding macam di Buluran. Ronald Candi lawan dengan UMNO. Bayangkan keadaan dia berpecah belah. Umat kita, orang-orang KDN kita berpecah berbelah, berbala antara satu dengan yang lain. Jadi saya harap kali ini kita satukan di bawah satu payung. Nama payungnya ialah Parti Warisan Malaysia. Kenapa kita tanding di Kuala Lumpur? Orang tanding di Sabah boleh, DAP tanding di KK boleh, PKR boleh tanding di Tawau boleh. Kalau saya tanding pergi Kuala Lumpur kacau. Apa dong ingat Sabah ini bukan Malaysia dah? Dorang saja yang Malaysia. Malaysia ini kita punya, bukan dorang punya, betul tak? Kita rakyat Malaysia. Jangan hanya dorang pikir kita bukan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau dorang tanding di Sabah, GRS dipegang oleh si Mahyudin, UMNO dipegang oleh si Zahin, PKR dipegang oleh si Anwar, Roket dipegang oleh Guan Eng, Lim Kit Siang. Kalau orang-orang bertanding di Kuala Lumpur pakai warisan Sabah yang pegang mereka itu. Kalau PKL kontrol bagus, kalau Sabah kontrol tidak bagus. Kali ini Sabah Sarawak akan kontrol keadaan politik negara Malaysia. Kita bukan gila mau jadi timbalan Perdana Menteri. Anwar datang tawarkan kita timbalan Perdana Menteri. Anwar tawarkan kita jawatan itu, jawatan menteri. Apa dong ingat kita budak-budak mau kasih gula-gula? Bentuk kerajaan besok 19 hari bulan, kamu mau bentuk? Mau kerjasama dengan kita? Tunaikan janji 63 itu. Bagi minyak, bagi minyak. Bagi minyak dengan kau bagi dengan saya timbalan saya yang senonoh. Kau bagi saya jawatan menteri saya yang buat kaki macam si Maximus. Maximus. Cakap pun saya malas mau cakap. Saya bilang bagus kita meeting Max. Topi naik, dia panggil saya topi naik. Topi naik, saya sibuk sikit. Apa topi naik? Sibuk apa kau itu? Kita mau jaga rakyat Sabah ini. Betapa kita kali ini, tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian, kita tidak kerjasama dengan UMNO, kita tidak kerjasama dengan Mahathir, kita tidak kerjasama dengan Anwar, kita tidak kerjasama dengan Mahyudin PAS, kita kerjasama dengan rakyat Malaysia di Sabah, di Sarawak, di Semenanjung itu. Boleh? Jangan salah. Ya, kali ini kita punya kuasa yang ada. Perjanjian 63 sepatutnya Malaysia kita bentuk. Tapi malangnya dalam Malaysia, Singapura keluar dari Malaysia. Apa jadi Singapura? Kaya raya. Kaya Singapura. Ringgit dia 3 kali kita punya ringgit, baru dia 1 saja. Brunei tidak masuk Malaysia. Sultan Brunei yang paling kaya sultan di dunia. Kita dalam Malaysia, Pitas yang termiskin, Sabah yang termiskin. Ada minyak, ada kayu balak, ada kelapa sawit, ada emas, tapi kita miskin. Dorang yang kaya. Apa dia?
Sikat murah apa nih? Antara murah. Barang naik, telur tidak ada, ayam tidak ada, tepung naik, barang naik. Kali ini bagi naik undi parti warisan di Kota Marudu. Boleh? Dulu kita kalah berapa undi saja. Kali ini saya yakin, insyaAllah dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak Ki Maragam Dusun sejarah dia pertama kali akan jadi ahli parlimen Kota Marudu. Kenapa tidak boleh? Si Bairin pun boleh kalah di Tabunan. Bukan siu lagi dia. Si Dompok boleh kalah di Pinabang. Masakan si Maximus tidak boleh kalah di Kota Marudu ini? Betul. Bukan dia yang mengundi, kamu yang mengundi. Bukan yang kita minta duit, orang datang pergi rumah kita bagi duit. Nopo. Kamu nak mengundi BN, mengundi GRS. Hah? Mengundi taka warisan. Boleh? Boleh juga bercakap dusun, ampun juga. Aku punya adik kawin dengan orang dusun, papar ini. Apalah kita ini. Orang Sabah pun dipanggilnya PTI pasal dia mau ambil undi, dikasih bodoh orang, mau ditipu orang. Jangan undi dong PTI. Supaya lupa masalah di rumah. Tidak ada ayam, tidak ada telur. Harga barang meningkat. Jangan kita dikasih bodoh lagi kali ini pilihan raya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena bijak. Tapi saya yakin hari ini saya sudah lama kempen. Tapi hari ini saya nampak cahaya muka orang-orang Kota Marudu ini bersih-bersih, baru-baru ini jilid. Ini jilid saya beritahu sama kau. Ini tanda yang baik ini saya ingat. Orang datang ini. Pasal kau seorang yang cukup berpengalaman, ya, orang yang ada ilmunya ini. Cakap tadi bila saya dengar ucapan dia, kalah lagi si Maximus ini. Bayangkan kalau di parlimen suara ini kedengaran, menggeletar itu parlimen ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak mau cakap panjang. Pasal saya pun mau pergi Kota Belud, besok pergi Keningau, Tenong, siang malam jalan, tidur di kereta. Tidak apa, tidak cukup tidur tidak jadi masalah asal cukup undinya. Itu yang saya bersuara selaku orang Sabah. Orang Sabah minta tolong sama orang Sabah. Parti warisan bukannya parti dari Semenanjung. Parti ini minta tolong orang Sabah, orang dusun minta tolong diundi. Partinya parti tempatan, ya. Macam suara Sarawak. Kami mau parti tempatan, AMNO tidak bertanding di Sarawak. DAP mati, PKR mati, ya. Tapi di sini hidup. Macam mana hidup? PBS bekas parti yang memerintah Sabah 10 tahun. Perintah Sabah 10 tahun. Hari ini tinggal 1 saja MP dia Kota Marudu. Hari ini tinggal 7 saja adun dia. Warisan 20 adun. Besok bersatu kalah. Bukan hanya kita boleh perintah di Kuala Lumpur, jatuh kerajaan Sabah, warisan akan perintah balik negeri Sabah. Saya janji, saya jarang janji, saya haji. Besok perintah saya pastikan tanah-tanah yang orang kampung balikkan sama mereka.
pun saya sudah bagi 10.000. Saya pergi Beaufort, 1.000 saya bagi grant tanah. Lepas itu calon kita di situ bagi tahu Datuk Sri bagi grant tanah sampelnya, tapi grant tanah yang betul kerajaan JRS tidak bagi. 1.000 saya bagi dengan orang-orang di Beaufort. Saya beritahu dengan orang Beaufort, insyaAllah kalau kita ambil balik kuasa, kita akan pastikan yang grant tanah yang sudah sampelnya jika kita bagi, kita akan bagi grant tanah yang betul kepada orang-orang kampung. Di Kuamut, si Masiong dilahirkan di Kuamut, kampung. Kampung itu digesek oleh dorang sebagai forest reserve. Masa saya ketua menteri, saya beritahu keluarkan mereka ini, kampung ini. Kenapa simpan forest reserve? Ini kampung orang sudah ada di situ 70 tahun. Masa kan kau mau reserve lagi kampung sebagai milik kerajaan? Bagi dengan orang-orang kampung itu. Satu kampung saya diklasifikasi sebagai perkampungan, bukan lagi di bawah forest reserve yang ada. Ini kerajaan warisan. Masa warisan perintah 5% saya letak sales tax sama Petronas, sampai Mahathir marah sama saya. Saya bukan mau ambil hati Mahathir, saya mau ambil hati orang Kota Marudu, rakyat Sabah. Sales tax kita punya, minyak kita punya. Masakan kita punya minyak, dorang ambil 95%, bagi Sabah 5%. Hari ini Sabah dapat 5% dividen, Sabah dapat 5% sales tax, sudah 10% kita dapat. Siapa yang buat? Bukan AJJ, yang buat kerajaan warisan. AJJ pula klaim dia yang buat. Cek dalam undang-undang itu, ada kertas di Kementerian Keuangan, saya yang sign, bukan AJJ yang sign. Dapat ekstra 2 bilion. Besok kita perintah Kuala Lumpur, bukan mustahil kita punya. Orang India di London boleh jadi Perdana Menteri, kulit hitam boleh presiden. Di Amerika Syarikat, masakan orang Sarawak, orang Sabah tidak boleh perintah Malaysia. Kita boleh perintah. Besok kita perintah tidak bayar minta-minta. Itu kita punya minyak, kita yang minta. Bodoh apa orang Sabah ini? Undi sama orang itu buat apa itu? Kita punya gas, kita punya minyak, kita punya kelapa sawit, kita minta sama orang. Ini lagi kursi, 25 kursi kita punya di Sabah ini. Siapa ambil? Persatu ambil 9. Bagi Sobat PTS 4 saja. Bagi Bintang Star 2 saja. PKR ambil semua, DAP ambil semua. Bergabung. Berapa bagi sama APCO? 5 saja APCO dibaginya. Parti tempatan. Semua parti Kuala Lumpur yang ambil 25 kursi. Sudahlah 100 lebih di KR dong punya. Yang kita punya 25 itu pun dong mau telan. Sudahlah minyak dong ambil, kursi parlemen pun dong ambil. Kali ini warisan bertanding 25, kita bagi sama warisan. Jangan bagi di mana. Boleh. Jangan bijak. Jangan tidak bijak. Kali ini kalau 25 saya yakin jangan timbang sana. Ya. Kita akan bersuara ini. Saya sudah biasa melawan ini. Lawan dalam UMNO, lawan dalam BN, digantung saya, dipecat saya, dipenjara saya. Ya. Kalau ingat takut saya di penjara, ada polisi sini, saya biasa masuk lokal. Saya bukan di penjara pasal apa, saya lawan untuk pertahankan hak orang-orang Sabah ini. Bukan pertahankan poket saya. Kalau saya mau poket saya, sudah saya jadi timbalan Perdana Menteri. Tapi kalau saya timbalan Perdana Menteri, saya yang kenyang. Kalau saya menjadi menteri macam Simen saya yang senang. Tapi orang rakyat Sabah siapa yang senang? Orang masih susah. Pasal itu pentingnya bukan jawatan, pentingnya hak perjanjian 63 tunaikan. Duit masuk dalam kerajaan wisata.
Duit masuk dalam kerajaan negeri Sabah bukan duit masuk poket saya. Ini kau Maximus apa ini? Duit masuk poket dia, orang masih tangki biru. Saya kenal, cuma saya tidak mau cakap buruk pasal kawan lama saya. Satu sekolah sama dia di Sabah College. Satu sekolah sama dia, jaket pun saya kali pinjam si Maximus ini. Tanya dia kalau kamu jumpa, betulkah itu? Sabah College terus sekolah sama Datuk Syafi'i. Jaket pun dikasih pinjam kau. Sama ada saya cakap fitnah ke tidak? Pasal kita kawan, kita tahu, ya sahabat. Tapi janganlah pakai lepas itu sebut saya PTI pula. Max. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, saya harap pilihan raya kali ini orang Kota Marudu, saya minta kerjasama, minta keredaan. Saya tidak mau paksa, saya tidak mau berdosa itu paksa orang. Kita beramal, kita membantu, kita berkhidmat. Tolonglah, bantulah, undilah calon kita Datuk Jidin. Boleh? Boleh? Terima kasih banyak. Saya tahu Jidin orang duta, tidak banyak duitnya. Undi dia bukan pasal duit. Undi dia pasal bukan dia banyak dia punya duit. Undi dia pasal dia anak tempatan yang mampu berkhidmat dengan tuan-tuan di Kota Marudu. Amo nama undi dia. Undilah bagi warisan Malaysia. Saya minta ampun, minta maaf sekiranya terlanjur kata, terkasar bahasa. Niat saya sebagai rakyat Malaysia, salah seorang pemimpin negara Malaysia, saya mau negara kita dalam keadaan yang baik. Saya mau negara Malaysia bersatu, berpadu, janganlah berpecah belah. Semua umatnya dapat kita padukan. Saya mau negara Malaysia, jagalah orang Sabah, adillah dalam membagi harta dan kekayaan di negara ini dengan saksama. Jangan bagi sama kami sejak tangki biru. Jangan bagi sama kami balai polis berpapan. Jangan bagi dengan kami sekolah yang tidak punya tandas. Universiti satu saja di Sabah. Dorang punya universiti di Kuala Lumpur sampai 40 lebih. Anak kita mau belajar antar di Kuala Lumpur. Anak kita belajar kalau tidak pergi sekolah tidak ada digrinya. Macam mana hidup anak-anak ini? Tuan-tuan dan puan-puan, besok kita perintah, kita akan rombak dasar kerajaan Malaysia. Ya, InsyaAllah. Jangan ingat dorang saja pandai, kita pun pandai. Saya pernah takbir berapa kementerian di Malaysia ini. InsyaAllah kita akan tunaikan untuk kemakmuran rakyat Malaysia di peringkat negeri Sabah ini. Terima kasih banyak. Mau berhenti pun susah, saya takut nanti undinya berhenti. Mau jalan pergi betul-betul menunggu sudah. Dia beritahu Datuk Seri lepas maghrib tidak ada jamuan. Tidak apa, saya tidak makan, tidak apa. Itu makan tidak penting. Yang penting undi. Ya? Boleh? Boleh? Kawan-kawan saya si Jorna ada ni. Atau ini kawan lama semua ini. Majamis ramai lagi. Ini pejuang-pejuang berpadu kamu situ. Ya, Timbalan, ya, Ram. Anak-anak muda semua, wira, wanita semuanya ada di sini nih. Bergabung kerja sampai 19 hari bulan 18 malam dorang datang ke rumah kamu. Sudah datang. Hari ini dorang sudah datang, tapi dorang nampak ramai orang dorang datang lagi itu. Dorang datang bagi saja berapa saja dibagi macam lah ini kehidupan kita orang Sabah dikasih bodoh saja ini. Bagi 100, bagi 200, bagi 300, bukan kita jutawan itu. Ya, kali ini kita mau ambil hak kita, hak Sabah, hak Borneo. Saya sudah berhubung dengan saudara kita di Sarawak. InsyaAllah 19 hari bulan Sabah dan Sarawak kita gabungkan untuk pastikan supaya tercapai. Boleh? Jangan berpecah, jangan berpecah. Saya yakin InsyaAllah kita akan mendapat kejayaan. Terima kasih banyak. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tiga cawangan baru Bupati Warisan Sabah. Cawangan yang pertama, kita mempersilakan Ketua Cawangan Kampung Selatan daripada Saudari Bibi Genit Gasa dengan jumlah ahli 56 orang dari Parti UMNO. Parti Warisan dengan menyerahkan 56 orang keahlian kepada Presiden Parti Warisan. Sebab kita akan